Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 20 Oktober 24. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Ayat yang kita akan baca ayat 87, 88 dan 89 insya-Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, jangan haramkan perkara yang Allah halal. La tuharrimu tayyibat. Benda yang baik-baik jangan kita haramkan. Kalau tak nak makan, tak selera, tak suka, itu individu. Tapi nak kata tak boleh makan semua, tak boleh. Macam ada makanan tak sesuai, doktor kata makanan ni boleh jadi gout, tak suruh makan lah awak. Nah, makanan ni darah tinggi. Kita yang ada darah tinggi cari makanan lain, banyak lagi kan. Jangan duduk cari penyakit. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita supaya makan makanan yang baik, halalan tayyiban. Jadi ada dua kategori, satu halal, satu lagi tayyib. Kalau naknya dua-dua, halalan tayyiban. Isu yang ketiga akan kita bincangkan ada beberapa jenis kategori sumpah. Dia panggil sumpah laghwul yamin, sumpah hak main-main, bukan sumpah betul-betul. Ada lagi sumpah yang betul-betul dia bersumpahkan Allah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Hak ni kalau langgar dosa kena bayar kafarah. Maka Allah nyatakan di sini berapa jenis kafarah sumpah yang kita akan belajar dalam ayat ini insya-Allah. Baik para pelajar, mari kita baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Break sekat dulu dalam bab makanan. Ayatnya seterusnya isu sumpah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik
yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halal itu. Metakah halal agaknya tiba, kata orangnya timbuk siapa siapa nak nyawa pun tak boleh. Tak. Kita kata biar berpada-pada, biar bersederhana. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini ada munasabah. Munasabah dia ni kita nampak celik mata. Munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Ayat yang sebelum ini Allah Ta'ala puji al-qissisin war ruhban. Qissisin, ulama-ulama Nasara dan ahli-ahli ruhban, ahli ibadat dia. Wa kana min sunnatihim, di antara gaya hidup mereka al-mubalaghatu fi zuhdi, melampau dalam bab zuhud. Di antara kezuhudan mereka tanda ahdatsu, ahli ibadat dia telah membuat satu bid'ah inqita'aniz zawaj, tak kahwin. Padri-padri ahli ibadat dia tak nikah, tak berbini. Wa an aklil luhum, dua, ada di kalangan mereka tak makan daging, vegetarian, makan sayur je. Wa katsir minat thayyibat, dan beberapa perkara yang baik-baik Allah Taala halal, dia haramkan. Nabbahallahu ta'ala ala an-nasan al-ruban, maka dalam ayat ini macam suatu peringatan. Aku puji al-qissisin war ruhban daripada golongan Nasara al-mawaddah itu, bukan aku puji semua benda dah. Hak dia reka-reka ibadat, ibtada'uha, yang mereka-reka ibadat itu sendiri, itu tidak dipuji. Melampau, meninggalkan benda yang halal, tak kahwin, tak apa, itu tidak dipuji. Kerana menyalahi naluri manusia, menyalahi fitrah manusia. Maka barulah kita faham, oh Masya Allah, kenapa ayat ini duduk setelah Allah Ta'ala bincang tentang Nasara al-mawaddah. Alhamdulillah, jelas pasal apa susunnya ayat ni mari gini. Sebab takut salah faham. Oh, kalau gitu kita ikut Nasara juga lah, tak mau bini. No. Itu rekaan ulama dia dalam beberapa perkara. Ibtada'uha mara'uha qarya. Dia reka tapi dia pun tak ikut juga. Ini masalahnya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ni'matis sunnati al-kitab was sunnah. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada kita nikmat Islam, dan Allah Ta'ala beri pada kita nikmat mencintai Al-Quran dan sunnah. Itu nikmat. Berapa ramai orang cinta Quran, baca je, berlagu je, dari sudut amalan tak mau. Sunnah Nabi pula beberapa perkara yang diambil, yang lain-lain tinggalkan. Kita cintai sunnah Nabi SAW, yang kita boleh buat, yang kita tak mampu buat, kita sayang. Jangan duduk reka-reka benda yang Nabi tak ajar. Kalau Nabi ajar banyak dah, tak nak buat, kata orang. Pergi cari hak lain pula, nak kata apa. Baik, kita pergi pada tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la tahkumu bil hurmati, jangan kata benda ni haram ke atas perkara yang Allah Ta'ala haruskan untuk kamu. Min malazat, daripada kelazatan hidup di dunia yang disukai oleh nafsu, naluri manusia. Min manakih, dari sudut perkahwinan. Kahwin Allah Ta'ala izinkan kepada kita berkahwin, bahkan digalakkan. Allah Ta'ala galakkan
udah kahwin, haramkan sifah. Zina haram. Nikahlah mana yang berpada dengan seorang, pada seorang. Tak pada seorang, ambil dua. Tak pada dua, tiga, empat, boleh. Wa mata'im, makan makanan. Makan mana kita suka makan apa? Makan ikan. Bismillah. Suka makan ayam, suka makan daging, suka makan sayur, fadal. Wa masyarib, minum-minuman. Ada orang suka minum nabiz, jus. Ada orang suka minum asal, madu. Ada orang suka minum halib, susu. Silakan. Ada orang suka minum air mutlak. Kena air mutlak. Air mutlak ni air kosong lah. Air mutlak nama dia. Fala taruddu ni'matahu, mu jangan tolak nikmat yang Allah Taala izinkan kepada kamu. Bi'adami qabuliha, dengan kita tidak terima nikmat Allah Taala. Aku tak mau makan daging. Haramkan. No. Tapi kalau kita tak makan kerana kesihatan, tak ada masalah. Jadi bila kita tolak apa yang telah dihalalkan oleh Allah, kita pergi kata haram, bermakna orang ni telah mendustakan kata Allah Ta'ala. Kufur nikmat. Jangan main. Sebab itulah Allah Ta'ala larang dalam Suratul Nahli. Tanda. Ayat ini ditafsir dengan Suratul Nahli ayat 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Mu jangan kata dengan lidah kamu tu secara bohong, ini halal, ini haram. Mana mu reka-reka kepada Allah Ta'ala. Mu tahu mana haram, mana ada dalil, Quran ke hadis ke, tak ada. Habis yang kata haram tu kenapa? Ini masalah. Atau bagi menghalalkan benda yang dihalalkan, menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah pun bahaya. Tuhan kata haram, dia kata halal. Atas dunia ni ada benda halal sekali, ada benda halal dua kali. Ada benda haram halal. Ada juga. Contohnya Allah kata haram judi, pemerintah kata halal beri lesen. Itu bahaya. Jadi ada kata haram dua kali. Hak Tuhan haram riba, kerajaan apa haram juga ceti haram. Itu haram dua kali dia panggil. Macam-macam lah. Yang pentingnya kalau Tuhan haram tu, kalau manusia halalkan pun tak usah duduk pakai. Kita pakai hak Tuhan. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, kamu reka-reka kepada Allah Ta'ala, pendustaan kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Contoh yang selalu saya sebut dalam hadis pun ada. Contoh 3 orang pemuda mari siasat rumah Nabi kan. Ingat hadis tu? Seorang tu kata tak mau kahwin, seorang lagi tak mau tidur, seorang lagi tak nak makan, nak puasa. Nabi larang. Nabi kata, mari mana mu ni? Aku orang yang paling takut Allah Ta'ala. Aku makan, aku puasa, aku tidur, aku ibadat, aku kahwin dengan isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka dengan cara sunnah aku ni, bukan pengikut aku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Seorang sahabat nama dia Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, dia minta izin nak tabattul. Tabattul ni mana tak mau kahwin. Sampai di Madinah tak mau nikah, tak mau kahwin. Radda fanahahu Rasulullah. Nabi kita larang. Lalu kata di sahabat, kalau Nabi izinkan, kami akan kasihkan alat kelamin kita. Tak benar. Kenapa kita nak lawan musuh? Mana tentera kita kalau semua pakat tak kahwin? Kalau hak kahwin pula pakat tak nak beranak, akhir kali musuh naik. Berat kita. Hazal hadis rawahul Bukhari. Banyak hadis-hadis yang Nabi kita larang. Setiap perkara yang yang menyalahi fitrah,
kejadian manusia. Baik. Yang penting makan boleh, minum boleh, pakai boleh, kahwin boleh, apa boleh. Yang penting di akhir ayat wala ta'tadu, jangan melampau. Ay la tujawizu hududallah fima ahalla lakum wa harrama alaikum. Jangan melampaui batasan yang Allah Taala letak halal haram tu, jangan melintasi. Fa inna Allah la yuhibbul mu'tadin, fa inna Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tu la yuhibbu, tak suka kepada orang yang melampaui batas. Bak makan minum, Allah Ta'ala izinkan kita makan, kita pun nak makan, tapi jangan melampau. Kalau kita cukup makanan satu pinggan, mungkin tambah 3 pinggan, buat apa? Ni setengah-setengah restoran ni, restoran besar-besar. Takut kita harga dia. Sekali makan sepinggan 150, 200 dia punya buffet dia. Jadi kita rasa gerun, malu pada Allah SWT. Sedangkan ramai lagi orang duduk cari roti kering, dia tak cukup makan. Kita pergi melampau dalam bab makanan ni. Kenapa? Jangan duduk melampau sangat. Pergi rumah orang kenduri, entah kau orang buat buffet. Nah, dia panggil buffet terbuka. Ambil sendiri, nyokau macam tak makan 3 hari 3 malam. Penuh pinggan. Separuh makan, separuh lagi capok tu sampah. Ni apa perangai lagu ni? Nah, ini di antara kepincangan yang berlaku hari ni. Gitulah suasana. Allah Ta'ala benarkan kita makan, tapi jangan melampau. Sama ada melampau tu ambil banyak, tak habis buang, ataupun cari harga-harga yang melampau gila-gila kata orang. Janganlah. Bila-bila lagi kita orang miskin ni, orang Arab kata mudrijlak ala qadri lihafik. Tulis kata-kata Arab menarik. Dia kata mudrijlak ala qadri lihafik. Holo kaki tu tengok saiz selimut. Kalau selimut kita panjang, kita holo kaki tu bon. Selimut kecil, kokok pun tak apa. Tapi jangan sejuk. Ni dah duit taklah banyak mana. Tapi oleh kerana jiran sebelah tu buat di hall, buat di dewan pak kahwin, so kepala pun harga berapa puluh ringgit seorang, kita pun nak buat juga. Buat juga, tempah makannya 500, panggil kak 1000. Orang mari tak makan lah jawab dia. Lepas tu marah pula, mari lambat mana dalam kak awak tu habis pukul 4. Batulah bagi anak lah. Ini pandangan peribadi je, tak ada masalah. Kita tak berikhtilah dalam masalah ini. Pandangan peribadi kita suka kalau lah rumah kita tu ada halaman, ada ruang, ada beberapa tempat, buatlah di rumah. Kalau nak ajak orang pergi ke rumah kak. Ni dok duduk di Kuala Kerai, pergi buat kenduri di Kota Baru, buat kenduri di tepi laut mana-mana. Jauh kita syaddur rihal nak pergi. Tak pergi kawan panggil. Pergi pukul 3 habis makan ni. Sedangkan dalam kad tu dia pukul 4, banyak kali dah kita tak makan. Nah, ini kepincangan yang berlaku. Nak gaya hidup, dia panggil gaya hidup. Nak buat mewah-mewah, tempat-tempat standard-standard. Makan sikit, lepas tu marah ke catering. Buat sikit apa? Modal 500, kad 500. Mana ada cerita. Ini kadang-kadang kita ni melampau dalam bab makan minum, dalam bab kehidupan ni. Sedangkan kain selimutnya pendek ya. Holo kaki tu lebih, jolo tu lebih. Tak juga makan lah jawab dia. Hati-hati tuan-tuan. Dalam bab ibadat pun sama juga, jangan duk melampau sangat. Melampau. Ni sehari dua ni timbul isu kain telekong wanita. Kain telekong wanita dia ada dua lapis. Dua dia panggil dua helai. Satu atas satu bawah. Bila keluar kenyataan kata tak sah solat sebab nampak dari sudut tepi, ramai muslimin pun tanya sah kata sah. Kita kata tu badan autoriti yang keluar tu. Cuma ustaz-ustaz la tasarruf, jangan cepat. Kalau boleh detailkan kain tu jenis mana. Sebab kita siasat tengok kata cuba muslimat kita ni pakai hak kain dia tu.
Pakar tengok, nak tengok. Kalau dia pakai telekung dia tu, masa dia tunduk tu, masa dia rokok tu, tak nampak dah. Dia kata nampak sisi mana kena gitar bawah baru nampak. Jadi ini pun kadang-kadang meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat apabila kita buat kenyataan tidak sah solat berpakaian seperti itu. Jadi insya-Allah kitanya baru duk siasat tengok baru. Duk siasat tengok anak perempuan, tengok orang perempuan pakar ni nak kita kalau nak tengok alik muslimat tak munasabah dah. Ni kena tengok orang hak kita boleh tengok jelah. Coba pakar dua helai kain telekung ni setara mana? Setara mana nampak sisi tu. Ni kalau benda tu tak nampak dah kena pergi korek kat bawah baru nampak. Kenapa pula kita nak batalkan? Dulu timbul isu, tapi anda tak putuskan lagi ni. Masih lagi dalam siasat-siasat tengok. Cuma nak meredakan keresahan sebahagian masyarakat duk tanya. Banyak ni soalan, banyak. Jujur masuk dalam ni. Baru ni sibuk kita. Kalau nak pergi haji kena nampak 5 jari. 5 jari kena nampak. 5 anak jari kaki. Tutup satu, ni tutup ibu jari jatuh selipar kita ni kena potong. Anak 2 kali nak kena potong selipar. Potong wajib selipar ni kata haram potong selipar orang weh. Saya nak pergi Mekah ni jalan selipar putus tengah jalan malu kau orang. Turun depot nanti orang tengok mana selipar wajib sarit. Nampak miskin dengan aku ni. Kita jolok lah kaki tu nak suruh keluar. Tapi bila kita tengok dalam nas kitab, walaupun diputuskan dalam keputusan, saya tak sebutlah putusan. Tapi bila saya mau balik dalam kitab, tak ada dalam kitab kata buka semua. Dalam kitab kata alla yastura jami'al asabi. Jangan tutup semua. Lain. Jangan tutup semua, bukan mana mesti kena buka semua, buka separuh cukup. Jadi bila muzakarah alhamdulillah akhirnya lepas. Jadi banyaklah benda-benda yang nampak. Pasal itulah insya-Allah kita tengok dulu kategori-kategori yang ada tu. Mungkin ada sebahagiannya kain tu kecil. Bila dia akad takbir Allahu Akbar tu nampak. Itu tak boleh lah. Jadi itulah yang kita, kalau individu yang keluar mudah kita nak komen, tapi bila institusi yang keluar, jadi kita kena berhati-hati tengok dia punya SOP mana yang telekung mana yang tak boleh pakai, telekung mana yang boleh yang dia apa ni yang tidak boleh dipakai. Wallahu alam. Baik. Yang pentingnya Allah Taala sebut la ta'tadu, jangan melampau dalam semua perkara. Dalam bab makan minum, dalam bab pakaian, dalam bab apa saja ibadat. Kita sederhana dalam masalah ini. Ni ada setengah orang nak beli telekung sampai ribu-ribu. Kain tu 20,000 dia punya selai, itu melampau lah tu. Kalau duit banyak pergi sedekah, ramai lagi orang tak ada pakaian, hok molek-molek bui lah dia dah. Baik. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu. Rezeki itu habis makan, iaitu halalan tayyiban, yang halal, tayyib yang baik. Ada benda halal tak tayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Tengok, suruh makan, hok molek-molek, wattaqullah. Maknanya nak makan pun kena takwa juga. Tidak nak berdam mentah ke darah gitu. Jangan. Dia ada SOP makan pula tu dia panggil. Ada SOP makan. Allahu Akbar. Jangan. Ai wa kullu ayyuhal mu'minun, orang beriman, makanlah min rizqillahi ta'ala, dari rezeki Allah Ta'ala beri pada kamu. Wa yassarahu lakum, Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita dapat. Halalan tayyiban, halal lagi baik. Jadi halal lagi baik ni dia ada dua kategori. Ada benda halal tapi tidak baik pada kita.
Halal, halal. Tadilah ana buat contoh tadi. Gula ni halal ke haram? Halal. Logo halal apa besar, cakor situ duduk. Tapi dia ni kencing manis dia melampau dah tinggi. Nak kena potong kaki dah. Jadi gula bagi dia, tayyib ke tak tayyib? Tak tayyib. Orang kata makan daging tak boleh dengan orang darah tinggi. Tak. Maknanya bagi darah halal daging sembelih. Tapi olehkan darah tinggi tak usah dia makan banyak. Makan rasa-rasa buat hilal berasa orang panggil, iyalah nafsu nak makan, makanlah sikit. Itu dia panggil halalan tayyiban. Ana tanya sahabat-sahabat di bahagian air mineral ni. Ada logo halal sini, logo halal ada. Kata mu sembelih bila air ni? Nah, sedap juga. Bila awak sembelih air tu? Nah, bila mu sembelih air? Dia ketawa. Dia kata, ya Abu Anas, air orang tak sembelih. Tanya budak pasti pun dia tahu air tak sembelih. Habis kenapa logo halal? Dia kata halalan tayyiban. Bila air itu bersih, kilang dia tak semestinya bersih. Kilang. Botol dia tak semestinya bersih. Maka pihak halal ni halal jakin yang halal di bawah jabat agama ni, dia akan pergi tengok kilang tu satu-satu. Kalau kita tengah rugi tiba-tiba lipah duduk ngayak itu, cicak duduk main, tidak tayyiban. Itu dia panggil logo halal tu bukan semesti sembelih. Logo halal tu duduk dibersih, halalan tayyiban. Oh, baru kita nampak padan pun ada logo halal dia di botol air. Kata. Ini dia panggil halalan tayyiban. Jadi kita nak halal lagi baik. Mana bagi kitanya tengok ukur kesihatan. Orang lain makan bismillah kau daging kambing. Lamb shank apa dia panggil istilah. Oh, berapa. Kita dah tekan dah berapa peratus naik. Nak kerak ketek cari upah menunggu jawab dia. Pergi makan sikit-sikit sudah, nak makan hak kita boleh makan. Jadi itu dia panggil halal tayyiban. Jadi ayat ini boleh kita tafsirkan dengan hadis yang Nabi kita ajar pagi-pagi. Ingat ni dalam kitab Perisai Muslim. Dia ajar kita pagi-pagi kita baca apa? Katalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Katalah kau mana tak hafal lagi hafal doa ni. Ya Allah beri padaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni kalau banyak tak bermanfaat, tak ada faedah. Tak beramal. Sikit ilmu tapi beramal itu manfaat nama dia. Rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Kenapa Nabi SAW ajar kepada kita minta rezeki yang banyak, yang luas. Kita nak kaya, nak jutawan, tapi Nabi ajar rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Sebab baik itu dia panggil benda tak sama setiap orang. Benda tak sama setiap orang. Ada orang kalau Tuhan bagi 10,000 sebulan, Masya Allah tawaduk. 20,000 ada lagi di masjid. 30,000 muncul lagi tempat kuliah. 50,000 korun. Mana tak ada dia tu. Oh tak ada nak mari masjid. Dia punya bisnes 50,000 sehari masuk. 50,000 sebulan masuk. Masjid tak kira. Jumpa duk senggih bawa kereta besar, rokok tegak habis sebatai duduk isak. Please jadi korun dah dia. Jadi Allah Taala sebab tu Nabi sekat halal rizqan tayyibah, bagi rezeki yang baik sesuai dengan dia ni. Kalau Tuhan beri lebih jadi korun. Tuhan beri sederhana, alhamdulillah. Bisnes. Solat Jumaat tak tinggal. Tempat kuliah ada. Tempat orang miskin dia muncul bantu. Di mana saja tempat orang minta derma, Masya Allah, tak bakhil. Sebab rizqan tayyibah. Ini kena. Ayat ni Allah Taala halalan tayyiban. Aku beri kepadamu ya halal yang baik. Kamu jangan duduk cari pasal. Dan ayat ini tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat suratul A'raf
ayat 31, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum jangan melampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak suka kepada hambanya yang melampau, boros. Itu melampau, boros. Makan pelik-pelik beratus, makan 5 orang, odak ambil seekor. Allah, lebih pada rimau. Harimau pun tak makan semua. Dia makan-makan, dia tinggal, dia mari pula kagak. Jadi kita jangan buat rezeki dikongsi-kongsikan, dibagi-bagikan. Kita ada banyak, kita beri pada orang miskin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Allah Ta'ala jadikan di antara kamu dengan azab Allah Ta'ala itu tembok dinding yang besar, iaitulah dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dalam bab makan minum kita takwa, dalam bab pakaian kita takwa, dalam bab pergaulan kita takwa. Kita kata alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Baik, kita tamatlah bab makanan, kita pindah kepada bab sumpah. Sumpah. Ayat 89. Kita tak baca lagi ayat tadi. Mari kita baca dulu. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ini dia panggil ayat sumpah. Ayat sumpah. Tengok dia punya terjemahan dulu. Lepas tu kita cari dia punya faedah. Benar. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Kamu tidak dikira salah oleh Allah Ta'ala tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Dia panggil laghwul yamin. Laghwul yamin. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Akan tetapi kamu dikira salah oleh Allah dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan sungguh-sungguh. Mana kategori sumpah ni ada 2. Satu dia panggil laghwul yamin. Satu lagi betul-betul sumpah. Dah betul-betul sumpah pula terbagi 2. Sumpah betul-betul kerana Allah. Satu lagi dia panggil sumpah bukan dengan nama Allah. Itu dia panggil yamin al-ghamus. Sumpah tipu. Itu ada kategori dia. Baik. Kita tengok munasabah ayat dulu. Munasabah ayat ini, Allah kata la tuharrimu tayyibat. Mu jangan haramkan perkara yang baik yang Allah halalkan. Wa kana tahrim, mengikut budaya Arab, biasanya bila dia nak haramkan satu benda melalui sumpah. Bi aimanin ma'zumatin. Wallahi aku tak akan buat benda ni. Aku tak akan makan daging. Daging itu halal. Tapi oleh kerana dia bersumpah tak nak makan daging, tak makanlah dia. Itu dia panggil sumpah. Sebab tu ayat ni, tengok tartib susunan ayat, Masya Allah. Itu tartib kalam Rabbil Alamin. Ataupun sumpah lagu, dia panggil sumpah yang biasa berlaku
di lidah orang Arab dia tak niat sumpah pun. La wallah, bala wallah. Itu biasa Arab dikecek gitu. Sungguh kamu buat gini, la wallah, bala wallah, mana dia bukan niat nak sumpah tapi kata-kata dia tu macam kita lah. Allah sumpah apa dia kata? Sumpah taubat. Jadi itu bahasa Melayu kan. Sumpah taubat apa dia benda tu? Dia bukan niat nak sumpah pun. Itu dia panggil laghul yamin. Tanpa qasam. Ataupun tajri bisababin ghadab, ataupun dia bersumpah sebab nak terlalu nak marah ni, merah cuma dengar wallahi sekian-sekian. Dia kata ke bini dia contoh, wallahi aku tak sedekat kamu, tak sepegang. Marah ke bini tiga tu ya. Bila hilang temperature panas tu, cari pula. Bini kata tadi sumpah dah, cari mana? Cari penyakit. Pasal jenis-jenis celopa ni cari penyakit. Ketubah hari ni kita sebut dah. Ketubah Jumaat kita dah nasihat. Di antara kata-kata buruk masyarakat hari ni, suka benar keluar perkataan talak, cerai isteri. Na'udzubillah. Jangan kata lah gitu. Baik, itu munasabah. Maka datang ayat ini, Allah nyatakan kategori sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tak ambil kira sumpah-sumpah yang berlaku atas lidah secara spontan, tak niat sumpah. Itu anda kata budaya Arab begitulah. La wallah bala wallah dia kata. Kalau dia buang Arab, wallah macam beratus kali wallah saja. Wallahi wallah tak lakukan. Pasal itulah bila kita janji dengan Arab ni sumpah, dia kata sumpah Arab kata apa sungguh. Kalau sumpah Arab tak pakar. Baiklah. Itu dia panggil laghul yamin. Laghul yamin ni sumpah yang dia tidak niat nak bersumpah. Tak ada niat, tak ada qasam. Ataupun sumpah hak tak betul tepat, tak betul jalan dia panggil. Itu dia panggil laghul yamin. Kecuali walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah Taala akan ambil kira hak sumpah betul-betul. Dia nak sumpah, dia main niat sumpah. Wallahi wabillahi watallahi aku tak semakan benda ni. Itu dia panggil sumpah. Jadi hak ni aqadtumul aiman, ada bacaan sini aqadtum. Satu bacaan dia panggil aqadtum ay ta'ahadtum. Yang kamu betul-betul bersumpah dua orang. Wallahi wallahi. Ataupun aqadtum dengan takhfifil qaf. Aqadtum ay aujabtum. Hak memperwajibkan atas diri kamu, tak buat benda ni. Satu lagi aqadtumul aiman, yang kamu kuatkan sumpah kamu tu dengan sebut nama Allah. Ini yang berlaku ni. Aqadtumul aiman. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah Ta'ala akan ambil kira apa yang kamu sumpah betul-betul. Wallahi wabillahi watallahi saya tak nak buat gini. Ingat molek, siapa dia bersumpah dengan nama Allah, lepas tu dia langgar sumpah, maka orang tu dikira orang bermain-main dengan nama Allah. Apalagi kalau kita buat sumpah janji, tiba-tiba kita lari. Ini semua ni mainan-mainan manusia tak takut Tuhan bakal. Baiklah, bab sumpah ni panjang, kita bahas dalam kitab fiqh manhaji. Saya tak ingat jilid ke berapa. Cuba tengok tuan-tuan tengok sana, dia panggil hukum sumpah. Detail syarat dia, kategori dia, contoh dia ada sana. Tapi ini kita dalam bab tafsir ayat ni kita ambil ringkas-ringkas. Maka Allah Ta'ala sebut, bila kamu dah bersumpah betul-betul, kamu batal sumpah, dia panggil hanas. Batal sumpah, apa jadi? فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Bila orang itu sumpah, dia batal sumpah, dia langgar sumpah dia. Apa jadi? Maka bayaran dendanya dia panggil kafarah. Bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Tanda. Yang pertama, bila batal sumpah, kita buat makanan untuk 10 orang, dibagi makan orang miskin. Satu. Dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa makan, beri pada keluarga kamu. Jadi kalau kita makan beras biasa ni, beras biasalah.
Tersudut mari berah basmati, itu membebankan. Satu. Atau memberi pakaian untuk mereka. Kita pergi beli baju 10 helai, beri selah seorang. Boleh juga. Atau memerdekakan seorang hamba. Ini 3 pilihan. Beri makan 10 orang miskin, bagi pakaian 10 orang, ataupun kita merdeka seorang hamba. Tak bagi makan apa-apa, merdeka seorang hamba. Jadi tak boleh. Ini dipanggil apa ni, siapa dia batas sumpah. Tahrir raqabah. Jadi 3 perkara ini mukhayyar, diberi pilih. Bukan tartib wajib, tak. Tartib ikhtiyari, dia panggil mukhayyar, pilih. Mu nak mana? Kebetulan rumah kita banyak baju, kita bagi baju. Kalau kebetulan rumah kita makan banyak, kita bagi makanan. Kalau zaman dulu kita hamba ramai, merdeka hamba, lagi baik. Tengok ayat. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Masya-Allah, mulut celupar suka-suka. Dianya miskin tegar, tak ada duit. Nak bagi makan orang pun tak cukup, nak makan ni anak dia sendiri pun tak cukup. Nak bagi pakaian orang, pakaian dia pun compang-camping kata orang. Nak merdeka hamba kau tak ada, maka dia kena puasa 3 hari. Faman lam yaqdir ala takfir, siapa dia tak mampu untuk 3 perkara pilihan tadi, barulah dia berpindah kepada puasa 3 hari. Jangan puasa dulu, no. Sebab Tuhan kata faman lam yajid. Kalau tak ada hak 3 tu baru boleh. Bukan kata pilihan puasa. Macam kita ni, kalau orang salah dalam buat haji, dia pilih 3, boleh pilih. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Itu 3 pilihan. Hak ni tak. Pilihan 3 tak ada juga, barulah puasa. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Siapa yang tak dapat menunaikan denda tersebut, maka dia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Jadi bila bersumpah, kamu langgar sumpah, bayar denda. Jadi wahfazu aymanakum. Tengok molek. Wahfazu aymanakum. Allah kata jagalah sumpah kamu. Peliharalah sumpah kamu. Mu jangan duk sumpah kalau tak perlu. Nak sumpah kena sumpah dengan nama Allah. Jadi kalau tak perlu duk sumpah apa kak? Jangan duk jadi sesumpah. Tahu sesumpah? Orang Kelantan kata pokok. Sesumpah ni pokok. Orang suka bersumpah ni munafikin. Muka sumpah. Pasal dia bohong. Dia nak kuatkan hujah dia tu dengan sumpah. Jadi kita orang beriman tak usah duk main dengan sumpah, kecuali terpaksa kena bersumpah. Baru kita sumpah. Jadi Allah Ta'ala perintah orang beriman supaya jaga sumpah, jangan sumpah dusta. Dia panggil al-yaminil ghamus. Sumpah dusta yang menjerumuskan tuannya ke dalam neraka. Ini setengah orang ni banyak sumpah. Saya nak beli, dia jual 200, kita kata barang. Kita pun minta kuranglah 180. Wallahi saya beli dah. Wallahi. Padahal dia beli 105 ya, boleh tahu untung lagi. Tapi peniaga ni punya tamak, kasratul halif, banyak bersumpah. Jadi itulah bangga. Jadi bila dia tengok sumpah dia tak betul, dia batalkan sumpah, dia kena bayar kafarah. Kalau tak batal, tak payah bayar kafarah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, hukum-hukum agamanya, supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Jelas ke tak jelas para jemaah? Jelas. Allah Ta'ala larang kita daripada bersumpah dengan, yang pertama, sumpah mesti bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Itu baru boleh sumpah. Jangan ada sumpah dengan tu demi ni, tak ada. Wallahi wa billahi wa ta'ala. Baru kita boleh sumpah. Jangan ada sumpah satu kali kata orang. Bahaya. Baiklah.
tamaklah tafsir. Ana ulang sekali lagi, untuk pendetailan isu sumpah tengok dalam syarah kita kepada kita Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang belakang-belakang jugalah. Memang detail kita akan bincang bab tarikh sumpah, kategori sumpah, perkara yang membatalkan sumpah, detail di sana. Di sini ayat Quran ini kita ambil secara umum perbincangan, sekiranya tuan-tuan dengar, sumpah tu bukan boleh main-main. Jangan ada sumpah dengan semua benda. Siapa dia batal sumpah kena kafarah, kecuali sumpah laghul yamin, sumpah tak ada faedah, itu tidak apa. Dipanggil sumpah yang bukan nak sumpah. Baik, kita pergi mencari 5 faedah. Panjang ni 5 faedah kita ni banyak ni. 5 faedah kita ini. Yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum. Orang beriman. Sebab apa Tuhan panggil orang beriman? Sebab aku nak bagi hukum pada kamu supaya makan, jangan haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Jangan ada pandang-pandang. Kerana itulah Allah Ta'ala panggil orang beriman supaya dengar. Siapa dia menyalahi peraturan, maka iman dia kurang. Na'udzubillah. Jadi bila sebut orang beriman tu dia panggil ighra' lil imtisal, memberi galakkan supaya taat. Bila kita kita tu orang beriman, kita kena taat. Jadi la tuharrimu, mu jangan haramkan perkara yang Allah Ta'ala halal kepada kamu. Dipanggil mengharamkan satu benda secara total, itu tak boleh. Tapi kalau kata saya tak makan benda ni sebab saya tak suka, tak ada masalah. Saya tak makan tak boleh geli, tak apa. Saya tak makan benda ni, benda manis, sebab saya berpantang. Dia panggil kita ni satu mazhab makanan ni, dia panggil keto. Mazhab keto tak boleh minum air manis, tak boleh makan nasi, tak ada apa. Kita bukan kata haram benda tu, cuma kita berpantang. Habis pantang ni kita gomoh lah, bismillah, tak ada apa. Itu cara. Ini kena orang panggil jangan rulu sangatlah. Oh, mu ni tak si makan nasi deh. Haram, mengharamkan hak Tuhan halal. Dia ni cakap tak tengok kiri kanan, kata orang. Kita bukan mengharamkan, kita cuma apa? Tak makan untuk kita. Itu tak ada masalah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, la tuharrimu tayyibat, mu jangan haramkan benda yang baik-baik. Ingat molek lah. Jadi ulama kata apa? Tambihun li fuqaha'il ummah. Ayat ini memberi peringatan kepada ulama, ahli-ahli fiqh ummah ini, jangan berani-berani kata hak ni haram, hak ni halal, hak ni harus, hak ni makruh, kecuali setelah terbukti, diistimbakkan daripada dalil. Ini pandangan peribadi lah. Pandangan peribadi ni kita tak boleh buat hukum, tapi duk mikir seorang. Lo ni banyak orang kempen heboh, dia panggil heboh. Awak bayar 1,000 sebulan, kalau mau mati umur berapa-berapa, isteri awak boleh 1 juta, contoh. Anak-anak boleh 1 juta. Siapa dia bagi heboh tu? Siapa juta-juta? Siapa dia bagi? Kalau kita kata berniaga, kita boleh keuntungan sekian-sekian, lain. Ni siapa juta ni? Gandaan tu terlalu tinggi. Ambil mana? Ini kita duduk kena pergi jumpa kena pergi jumpa dengan panel-panel syariah lah, kena mengaji dulu tu. Sebab dia punya lipat ganda heboh tu terlalu besar. Kita bimbang takut ada unsur judi di situ. Sebab apa? Sebab orang judi masuk RM10 boleh RM10,000. Ni pun awak kalau masuk sini, kalau takaful kita nampak orang ni tabarrak, bila dia kena aksiden dia boleh ambil duit. Ini isu heboh ni, terlalu banyak, terlalu besar dia punya pulangan tu. Macam mana dia punya, di atas dasar apa yang kita pakai. Itu saya lontar pandangan supaya kita bincang-bincang. Tuan-tuan yang ada ilmu ni boleh perjelaskanlah. Tapi bila kita tengok kata besar ni, dia punya apa ni heboh ni, tak apa juta boleh.
Sedangkan kita baru bayar berapa ratus ribu je contoh. Jadi di mana kau lipat ganda tu mari mana. Jadi wallahu alam. Kita nak kata halal, kita kena tengok dia punya hujah. Nak kata haram, kita kena tengok dia punya sebab. Sebab itulah dia kata fuqahaul ummah ihtiraz anil qaul, berhati-hati bila nak keluar kata kau ni harus, kau ni halal. Macam isu dulu timbul isu saham, saya tak sebut nama syarikat lah. Majlis fatwa rasmi tu negeri ni kata haram, negeri sebelah kata harus. Dia tak kata halal juga, dia kata harus. Kita kata Masya Allah, kok ni kata haram, dia ni kata harus. Semua-semua ahli majlis fatwa lah tu. Macam mana kita nak kira? Itu dipanggil syubhat tu, memang timbul. Syubhat tu berlega dalam kepala, yang kita kena mikir benda-benda macam tu. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan jangan mudah panik lah bila kita tu. Benda maknanya kita kata kita kena tengok juga hujah-hujah yang duk main heboh juta-juta ni, mana apa hujah yang dia nak lipat bagi begitu banyak dia punya apa ni gandaan tu banyak sangat. Siapa dia gak manusia mana gak baik atas dunia ni nak bagi heboh orang juta-juta gitu. Dia ambil apa proses tu apa dia. Baik, Allah Taala sebut di sini kulu mimma tulis nombor 2. Faedah yang kedua, wa kulu mimma razaqakumullah. Makanlah sebahagian daripada apa yang Allah anugerahkan kepada kamu. Jangan makan semua, tak habis. Habis makan sebahagian. Hal lain sedekahlah. Wasriful baqiyya ila sadaqat wal khairat. Hak lain-lain lagi tu bagi sedekah, buat kebajikan. Nak tinggalkan anak, berpada-padalah tinggalkan anak tu. Ni setengah orang ni juta-juta duit, sedekah bakhil hangit. Tujuannya nak tinggalkan anak. Anak pun tak peduli pun ke dianya. Anak dia butia. Maka ayat ini kulu mimma razaqakumullah, ayat ini Allah Taala jamin untuk beri rezeki kepada setiap hamba dia. Kulu mimma razaqakumullah, Allah Taala beri rezeki. Jadi kita pun guna rezeki Tuhan beri itu jangan melampau. Jangan melampau. Jangan duduk tunjuk kaya sangat. Jangan sombong. Ini. Jadi timbul soalan kenapa Tuhan akan suruh makan? Dia suruh makan. Kulu mimma razaqakumullah, selepas Allah Taala timbul la tuharrimu tayyibat. Mula tu kata jangan haramkan benda baik, lepas tu makan. Kenapa disebut makan? Li'anna mu'zamu ma harramahu nas ala anfusihim huwal ma'akil. Jadi banyak benda-benda hak manusia tak guna ni makanan. Jadi Tuhan kata hak halal tu halal lah. Jangan duduk haramkan benda yang Allah Taala halalkan. Jangan duduk haramkan. Allahu akbar. Dua. Yang ketiga, tulis faedah yang ketiga. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban. Halalan tayyiban. Jadi dalam kategori rezeki kita ni ada halal, ada tayyib. Itu hak paling tinggi darjah. Halalan tayyiban. Ini kalau ada benda halal tapi tidak tayyib. Contohnya rezeki Allah Taala beri ni ada 3 kategori. Tulis 3 kategori. Yang pertama, ayyatrukal akla ma'a khawfil halak iza lam yakul. Dia tak makan. Dari doktor kata kalau mu tak makan boleh mati, maka haram dia tak makan. Mu kena makan. Itu dia panggil haram. Sebab manusia mesti jaga nyawa dia. Satu. Yang kedua, iza kan laisa bihi darurah lil akli. Makannya ada dah, cuma dia perlu sikit lagi tambah. Nak menguatkan tubuh, menyihatkan badan. Itu termasuk dalam kategori mustahab, sunat makan. Sunat makan. Hak tadi boleh buat mati, hak ni dak nak kuat sikit. Nampak tak gogek jalan. Tak, mari semaya apa, tak apa nak gerak. 3, ayyatrukal akla tanazzuhan. Dia tak makan tu sebab
suka-suka ya, tanazzuh. Fahaza yunha anhu, ini dilarang. Jadi makanlah benda yang Allah Ta'ala haruskan kepada kita makan, tapi jangan melampau. Jadi yang pertama tadi wajib makan, yang kedua sunat makan, yang ketiga tak elok kalau tak makan. Sebab apa? Sebab kita tak makan itu sebab tak ada sebab apa-apa, saja gitu ya. Kita kata makan ya, supaya lebih baik daripada kita kurus kering nak pergi ibadat apa sudah. Tak, mesti angin kuatnya terbaik di anginnya dia tu. Macam terbaik khemah berjalan tu. Sebab terlalu ringan, itu pun tidak elok juga. Ingat moleklah. Allahu akbar. Jadi kata di ulama, halalan tayyiban ni hak ruh dengan jasad. Halalan tayyiban. Jadi kita kena makan dua, yang halal, yang baik. Ya ada dua kategori lah. Satu halal, satu lagi baik. Dua-dua tu kita nak. Ada satu, mungkin tak cukup satu. Halal tapi tidak tayyib, jangan makan. Baik, yang keempat. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah kata Allah Taala tidak ambil tindakan di atas sumpah-sumpah yang tidak niat nak sumpah. Ayat ini menunjukkan rahmat Allah Taala luas. Rahmat Allah Taala luas. Kalau benda cakap sumpah main-main gitu, tak kira. Kalau kira banyaklah orang berdosa ni. Macam tadilah perkataan Arab tadi, la wallah bala wallah, tadi dia buat wallah wallah. Jadi wallah semacam apa dia tu, tak tahu sumpah bila. Jadi itu dia panggil Allah Taala Maha Kaya, luas rahmat Allah Taala, dia tak ambil tindakan kepada semua sumpah, tetapi yang Allah Taala ambilnya walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, betul-betul nak sumpah itu baunya. Maka ayat ini dalil kepada suatu semua perbuatan kita diikut niat, niat sumpah ada. Sebab itulah kalau masalah cerai, masalah sumpah, masalah benda ni, kalau benda tidak soreh, kita kena tengok niat. Macam orang ni, suami ni kata ke bini dia, berambut kelik rumah pakmu, serabut aku tengok dia ni muka ni. Macam mana kita nak kata? Dia cerai ke tak? Tanya dia. Mu kata berambut kelik tu, berambus dah. Bahasa Kelantan kata berambus balik ke mopokmu. Dah. Kena tanya dia. Awak niat ke apa tadi? Niat cerai ke tak? Tak, saja bergeram sangat. Tak cerai. Kalau kata cerai. Dia perkara yang tidak soreh, dia kena balik kepada niat. Jadi dalam masalah ni pun, dalam masalah sumpah sama juga. Mu niat nak sumpah ke? Dah, aku main-main gitu. Wallah. Bala wallah. Tapi kalau niat sumpah, baru jadi sumpah. Ya, kemudian Allah Taala sebut wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kamu, jangan duduk sumpah satu kali. Yang kedua, kalau dah bersumpah, jangan batalkan sewenang-wenangnya. Sebab nak dalam hadis Nabi SAW, tengok hadis. Man halafa an yaminin far'a ghairaha khairan minha. Siapa dia sumpah dengan satu sumpah, lepas tu dia tengok, tak molek sumpah ni. Tak molek. Contohnya kata dia sumpah, tak segi rumah orang ni. Maksud dia balah. Lepas tu dia pun mikir, apa aku tak segi? Dia saudara aku, adik-adik aku. Baik aku pergi. Faliyatil ladzi huwa khair, dia batalkan sumpah, dia pergi rumah kawan itu, wal yukaffir an yaminhi, dia kena bayar kafar. Bagi 10 orang miskin makan, dia pergi rumah kawan itu, tak ada masalah. Itu dia panggil sumpah. Hadis ni rawahu al-Muslim. Jadi bolehlah kita batal sumpah kalau sumpah kita tak betul. Tak kena, tak molek. Tapi kalau sumpah dia panggil yamin, al-yamin al-ghamus, sumpah dusta, itu neraka. Macam orang ni, dia tahu bagian ni bagi orang, tapi dia wallahi wa billahi, ini barang saya beli, padahal dia tak beli. Itu dia panggil yaminil ghamus, sumpah yang menghumbang tu ada dalam neraka. Ulama khilaf sini, ada kafarah atau tidak? Setengah ulama kata ada kafarah sebab dia sumpah, ada kata tak payah kafarah dia neraka. Nauzubillah. Itu berhasillah kita bahas mulalah. Yang terakhir sekali Allah Taala sebut di akhir ayat,
Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala nyatakan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Jadi ilmu ni nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ilmu. Bila kita ada ilmu, kita gunalah halalnya, haramnya. Jangan duk buah kat saya gitu. Oh ini halal, ni haram. Atau ikut kepala otak dia, tak boleh. Sebab itu dia panggil halal haram ni kita kena berpaksikan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut. Masih lagi dalam yang kelima. Patut hak ni 5A, hak sana 5B. 5A ni fa kafaratuhu it'am, maka Allah Ta'ala nyatakan di sini kafarah. Kenapa dia mula dengan makanan? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Au kiswatu aw tahrir raqabah. Ulama kata quddimal it'am 'alal 'itqi, dimulakan ayat ini dengan bagi makan kepada orang, sedangkan merdeka tu lebih besar pahala. Sebab Allah Ta'ala nak mempermudahkan urusan. Merdeka ni mahal, pakaian pun mahal juga, makannya lebih murah. Kalau orang Arab makan roti, beli roti tempayar sebiji, kacang full seria, baru habis 3 riyal seorang. 3 riyal baru 30. Kalau baju mungkin selai ni 50 riyal, membebankan. Jadi Allah Ta'ala sambil dia syariatkan satu hukum, tapi Allah Ta'ala juga tidak membebankan hamba dia. Yang miskin, yang mampu silakan merdeka hamba. Mungkin hamba harga 10,000, kau merdeka. Mula nak merdeka pun, jadi ada duit. Wallahu alam. Kita break sekat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita yang terbaik, insya-Allah, dari kepahaman ayat. InsyaAllah besok ayat 90 kita akan bincang tentang perkara yang Allah Ta'ala haramkan, arak, judi, tilik nasi dan apa lain. Semua ni perkara yang diharamkan oleh Allah dalam sidang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.